Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar-pelajar SMK Telangusan, Marudi, Sarawak. Okay, untuk kelas PDPR pada hari ini kita akan masuk kepada bab 3 iaitu Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okay, sebelum kita masuk kepada topik pembelajaran hari ini, kita akan lihat apa yang terkandung dalam intipati pembelajaran bab 3. Yang pertama, kita akan lihat kepada latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Sejarah dan kedudukan. Yang kedua, sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang keempat, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Dan yang terakhir, keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, ini yang akan kita belajar pada hari ini, tajuk 3.1 iaitu latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Okey, kita lihat dulu yang pertama, Raja-Raja Melayu. Okey, Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa mutlak. Kuasa pemerintahan Raja-Raja Melayu adalah kuasa pentadbiran, kuasa perundangan dan kehakiman. Raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan dan juga ketua agama. Raja-Raja Melayu bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Yang kedua adalah berkaitan dengan undang-undang. Pemerintahan adalah berdasarkan kepada dua undang-undang di Melaka iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Yang ketiga, mengikut konsep Islam, Raja adalah sebagai ketua agama Islam. Okey, dan yang terakhir iaitu Kesultanan Melayu. Okay, Kesultanan Melayu ini adalah yang menerima pengaruh besar daripada Kesultanan Melayu Melaka dari segi membina tradisi dan adat istiadat. Okay, mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka dari segi keturunan atau pernah menjadi naungan atau jajahan takluk. Okay, seterusnya Kesultanan Melayu selepas Kesultanan Melayu Melaka. Okay, kita akan lihat legasi Kesultanan Melayu Melaka diteruskan secara langsung oleh Kesultanan Johor Riau, Pahang dan juga Perak. Yang kedua, Kesultanan Johor Riau iaitu Kesultanan Terengganu dan Kesultanan Selangor. Yang ketiga, selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Kelantan, Kesultanan Negeri Sembilan dan Kesultanan Perlis. Yang seterusnya Kesultanan Kedah iaitu kesultanan yang memperakui pertuanan Kesultanan Melayu Melaka dan menjadi kerajaan terawal diasaskan di negara kita. Okey, sebelum Perang Dunia Kedua, negeri-negeri Melayu terbahagi kepada dua iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, kita lihat dulu negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, British mengambil alih pentadbiran pada peringkat negeri. Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat tetapi dikehendaki menerima nasihat daripada residen iaitu pegawai British yang dilantik. Okay, kalau awak lihat dalam peta ini, saya ada lorikkan yang mana negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu. Okay, yang ini pun awak dah belajar masa di tingkatan 3. Okay, negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Pahang, Selangor dan juga Negeri Sembilan adalah negeri yang menerima residen. Okay, manakala negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kedudukan rajanya lebih kukuh. British menempatkan penasihat British tetapi pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 menyelahkan ciri raja berperlembagaan bagi Kesultanan Johor dan Terengganu. Penggubalan undang-undang tersebut berkait rapat usaha raja, pembesar dan rakyat untuk menghalang perluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Okey, semasa pendudukan Jepun, Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Raja-Raja Melayu memperolehi pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua.
Yang ketiga, Januari 1943, pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa Persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintahan tentera Jepun di Singapura. Dan yang keempat, kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Okay, selepas Perang Dunia Kedua, okay, kita lihat pada tahun 1946 iaitu Malayan Union. Okay, Malayan Union ditubuhkan. Okay, yang kedua, Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri. Yang ketiga, British memerintah Malayan Union secara langsung melalui gubernur yang dilantik oleh kerajaan British. Yang keempat, kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun PTM 1948. Yang ni kita dah belajar pada semasa awal tingkatan 4. Okay, kedaulatan Raja-Raja Melayu dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian PTM 1948. Dan yang terakhir, Undang-Undang Tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan diguna pakai sehingga hari ini mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Okay, Raja berperlembagaan dan demokrasi selepas merdeka. Okay, kemerdekaan Tanah Melayu 1957 diperolehi melalui perundingan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Yang kedua, pemerintahan beraja diteruskan dalam perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Yang ketiga, jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai ketua negara, kuasa dan tugas termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Dan yang terakhir, Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Raja merupakan pemerintah tertinggi negara. Rakyat diberi hak memilih wakil melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Okey, kesimpulannya, pemerintahan beraja merupakan kesinambungan sejarah dan warisan negara yang kekal peranannya sehingga hari ini. Menjadi punca dan identiti kedaulatan negara. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan proses bersandarkan muafakat. Mesti dipertahankan sebagai tonggak kestabilan dan teras perpaduan untuk kemakmuran negara. Okey, itu saja sekian PDPR kita pada hari ini, iaitu di bawah tajuk 3.1. So, kita berjumpa lagi untuk kelas seterusnya dengan subtopik yang baru. Sekian, terima kasih.